still into you. I should be over all the butterflies, but I'm into you. And baby, even on the worst nights, I'm into you. Hello, Assalamualaikum. Saya nama Muhammad Rahman Hakim bin Asmadi. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang subjek falsafah ilmu. Jadi dengan assignment ini, kumpulan kami telah memilih subjek yang untuk dikaji adalah pengurusan kewangan, PSK falsafah ilmu. Jadi pendahuluannya adalah pendahuluan mengenai pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan adalah suatu proses yang melibatkan perancangan untuk jangka masa yang panjang. Ianya seperti melibatkan duit dan modal. Di sini kita dapat menyimpan duit dan modal kita untuk kegunaan pada masa akan datang. Seterusnya adalah proses ini juga adalah pengagihan dan penggunaan tenaga manusia, modal seperti wang tunai, barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi matlamat sebuah organisasi. Satu proses di mana sebuah organisasi perlulah mengikut langkah-langkah tertentu untuk memperolehi dan seterusnya mengagihkan sumber-sumber berdasarkan kepada keutamaan tertentu. Seterusnya adalah kepentingan pengurusan kewangan adalah dapat memberikan perlindungan buat anda dan keluarga apabila berlaku kemalangan. Contohnya sekiranya berlaku kemalangan atau ahli keluarga anda menghidap penyakit, maka perancangan kewangan ini amatlah berguna dan ianya amat bagus untuk digunakan pada masa yang tertentu, seperti pada waktu yang urgent lah, dapat mengurangkan beban yang ditanggung. Baiklah, seterusnya pengurusan kewangan juga mempunyai matlamat dan objektif seperti berkait dapat tujuan asas pengurusan kewangan dalam skop syarikat tertentu adalah untuk menyediakan peningkatan yang paling pesat dalam kebajikan pemilik dan pengasas organisasi kedua-dua tempoh semasa dan akan datang. Fungsi objektif dan matlamat pengurusan kewangan sebahagian besarnya menentukan asasnya, yang mana pengurusan kewangan sistem keseluruhan kaedah tindakan dan prinsip-prinsip untuk membangunkan dan melaksanakan keputusan pengurusan yang tepat secara langsung berkaitan dengan proses pembentukan, pengumpulan, pengedaran dan penggunaan dana perusahaan. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan sambung slide yang seterusnya, iaitu soalan-soalan yang ditujukan kepada responden. Okey, di sini kumpulan kami menyediakan 5 soalan sahaja untuk responden. Antaranya ialah yang pertama, adakah penting pengurusan kewangan dalam kehidupan seharian kita? Yang kedua, adakah anda kerap membuat pengurusan kewangan dalam hidup seharian? Yang ketiga, adakah anda pernah kekurangan keuangan disebabkan tidak membuat pengurusan kewangan dengan betul? Soalan yang keempat, apabila memulakan perniagaan, adakah pengurusan kewangan ini penting ataupun tidak? Dan sila nyatakan sebab. Dan soalan yang terakhir ialah, pada pandangan anda, adakah berbala jika mempelajari pengurusan kewangan? Kemukakan sebab. Seterusnya ialah carta pie daripada responden, iaitu mempunyai umur, jantina dan pekerjaan. Seperti dilihat di slide, umur 21 tahun hingga ke 30 tahun lebih ramai berbanding yang lain, dan pekerjaan pula sebanyak 61.7% merupakan pelajar, 30% merupakan yang bekerja dan 8.3% merupakan seorang yang tidak bekerja. Ini adalah input-input informasi yang kami dapat melalui Google Form yang kami share sebelum ini. Baiklah, seperti mana yang rakan saya maklumkan sebentar tadi, sebanyak 60 orang responden yang telah menyertai kajian ini. Ini baru kenal. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu tentang kepentingan pengurusan keuangan terhadap kehidupan seharian. Daripada soalan ini, sebanyak 98.3% responden, iaitu bersamaan dengan 59 orang responden, telah bersetuju menyatakan bahawa pengurusan keuangan
amat penting dalam kehidupan seharian. Manakala terdapat seorang responden yang menyatakan bahawa pengurusan kewangan tidak penting dalam pengamalan kehidupan seharian. Berikutnya kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu tentang kekerapan pengurusan keuangan diadaptasi dalam kehidupan para responden. Sebanyak 51.7% daripada 60 responden menyatakan bahawa mereka melakukan pengurusan keuangan mereka secara tidak kerap. Manakala 43.3% daripada 60 responden, iaitu bersamaan dengan 26 responden menyatakan mereka kerap melakukan pengurusan keuangan dalam aktiviti harian mereka. Dan terdapat segelintir yang tidak melakukan sebarang pengurusan keuangan dalam aktiviti harian mereka. Bagi soalan yang ketiga pula, iaitu majoriti daripada 60 responden yang bersamaan dengan 57 orang pernah mengalami masalah keuangan akibat tidak merancangnya dengan betul, manakala yang selebihnya adalah tidak. Itu saja dari saya. Kita teruskan dengan rakan yang berikutnya. Kumpulan kami memilih untuk membuat tinjauan tentang kepentingan pengurusan kewangan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan tinjauan responden kami, antara sebab mengapa manusia perlulah mempunyai pengurusan kewangan dalam perniagaan adalah peniaga dapat mengenal pasti keuntungan dan kerugian perniagaan masing-masing. Mereka dapat lihat kestabilan wang dalam perniagaan tersebut. Jadi jika kebarangkalian menghadapi masalah kewangan, mereka dapat mengenal pasti punca dan cuba mencari penyelesaian yang terbaik. Seterusnya, pengurusan kewangan adalah satu strategi atau rangka untuk kita mencapai matlamat. Sebagai contoh, jika seseorang individu itu ingin membeli sebuah rumah, dia haruslah pandai dalam menyimpan wang agar impiannya membeli rumah tercapai. Menyimpan wang penting untuk mendapat standard hidup yang lebih baik dan selesa pada masa kini. Elakkan diri daripada berhutang secara berlebihan dan mulakan menyimpan duit. Bagi perniagaan yang ingin dijalankan dalam jangka masa yang panjang, pengurusan kewangan sangat penting supaya mereka dapat memastikan kewangan dalam keadaan stabil dari mula perniagaan sehinggalah ke akhirnya. Justru itu, pengurusan kewangan bukan sahaja melibatkan perniagaan, malah dalam institusi seperti keluarga, sekolah dan sebagainya patutlah dimulakan. Perancangan kewangan bermakna seseorang itu sudah pun berfikir tentang matlamat hidup dan mempunyai wawasan yang ditetapkan. Merancang kewangan juga dapat membantu seseorang itu mengimbangkan antara kemasukan dan perbelanjaannya. Okey, seterusnya sambungan daripada bahagian rakan kita sebentar tadi. Pertama, penting mempunyai pengurusan keuangan yang betul. Kerana jatuh bangun sebuah perniagaan itu bergantung kepada pengurusan keuangan. Yang kedua, perlu kerana apabila kita mempunyai banyak keuntungan daripada hasil perniagaan, berkemungkinan kita akan berbelanja banyak sehinggakan wang yang dibelanjakan itu tidak disedari bahawa ianya sudah lebih daripada wang yang sepatutnya kita belanjakan. Walau bagaimanapun kita mempunyai banyak wang, tetapi kita juga perlu pandai berjimat dan membahagikan mana wang yang perlu dibelanjakan dan mana wang yang perlu disimpan. Dan yang terakhir ialah untuk memulakan perniagaan memang sangatlah perlu bijak dalam menguruskan keuangan, kerana ia sudah menjadi salah satu tanggungjawab kita sebagai penjual, tak kiralah jual secara retail ataupun menjual secara online. Duit masuk dan keluar mesti wajib ditanda sebagai aset perniagaan kita. Berdasarkan data responden yang kami perolehi dari soalan 5, iaitu pada pandangan anda, adakah berbaloi jika mempelajari pengurusan kewangan? Kemukakan sebab. Antara jawapan yang diberikan responden adalah berbaloi kerana dapat membahagikan wang dengan baik di antara berapa jumlah wang yang perlu disimpankan dan berapa jumlah wang yang perlu dibelanjakan. Ini menunjukkan kursus kewangan ini bukan sahaja mengajar untuk membina perniagaan atau mengurus perniagaan semata-mata, malahan ianya dapat diaplikasikan dalam diri seseorang individu tersebut.
Pengurusan kewangan yang baik pada diri seseorang individu sangat penting bagi mengurus kewangan individu tersebut. Kita tidak tahu pada masa akan datang wabak, bencana dan sebagainya yang tidak diingini akan berlaku dan terjadi. Jadi, pengurusan kewangan yang baik sangat membantu dari segi pembahagian wang, perbelanjaan dan sebagainya. Seperti contoh yang berlaku pada tahun 2020, wabak penularan COVID-19 telah berlaku di seluruh negara dan seluruh ekonomi telah tertutup. Ramai individu dari kalangan bujang maupun keluarga kehilangan punca pendapatan dan kehabisan wang kerana penyekatan pergerakan berlaku dan semua sektor ditutup dan menyebabkan ramai telah diberhentikan kerja dan hilang kerja. Ia telah menunjukkan pengurusan wang yang bijak semasa keadaan berada dalam keadaan baik adalah sangat penting kerana ianya dapat membantu di masa akan datang seperti contoh yang telah terjadi pada tahun 2020 iaitu penularan COVID-19. Dengan itu, wang yang sebelumnya atau wang yang telah disimpankan pada masa ekonomi berada dalam keadaan baik sangat membantu pada individu atau masyarakat untuk menguruskan kehidupan seharian semasa wabak ini berlaku dengan wang simpanan yang telah disimpankan oleh individu tersebut. Seterusnya, berdasarkan kutipan data yang diperoleh, responden yang keempat juga turut bersetuju bahawa pengurusan kewangan amat penting untuk dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat di negara kita. Malah, melalui subjek ini juga kita dapat memupuk nilai amanah dan berdisiplin dalam diri kita kerana melalui subjek ini kita akan mempelajari cara untuk mengatur dan menyimpan wang yang betul untuk kegunaan kehidupan seharian kita. Selain itu, responden yang kelima juga turut bersetuju bahawa subjek pengurusan kewangan amat penting terutamanya dalam sesebuah organisasi di Malaysia. Hal ini kerana dalam sesebuah organisasi amat memerlukan kepakaran dalam bidang pengurusan kewangan untuk melakukan pengauditan yang bagus. Pengauditan amat penting bagi mengekalkan accountability untuk mencapai kecemerlangan pengurusan kewangan. Kekurangannya ilmu dalam pengurusan kewangan akan mengakibatkan sesebuah organisasi tidak dapat melakukan pengauditan yang bagus dan ini akan memberikan impak yang besar kepada organisasi tersebut. Akhir sekali, responden yang terakhir juga turut bersetuju seperti responden yang lainnya bahawa subjek pengurusan kewangan ini amat penting untuk dipelajari. Hal ini kerana melalui pembelajaran pengurusan kewangan ini kita akan lebih bersedia, mampu berdikari dan dapat menerima segala perubahan yang berlaku dalam apa jua keadaan. Perkara ini dikatakan demikian kerana melalui subjek pengurusan kewangan ini, kita akan diajar cara untuk mengawal aliran keluar masuk kewangan dan juga penyimpanan wang yang harus dilakukan bukan sahaja untuk kehidupan seharian kita, malah orang yang melakukan aktiviti perniagaan juga turut mendapat manfaatnya. Ini dapat dibuktikan lagi melalui perubahan keadaan yang berlaku di negara kita ekoran daripada wabak COVID-19. Kebanyakan masyarakat di negara kita telah melakukan aktiviti perniagaan sebagai sumber pendapatan utama mereka. Oleh itu, jelaslah kepentingan subjek pengurusan kewangan ini untuk dipelajari dan diterapkan oleh semua orang, termasuklah pelajar yang menuntut di universiti. Sekian, terima kasih.